Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Shadaqallahul azim. Hingga akhir hayat. Sama-sama kita muliakan lagi dirahmati Allah Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh pimpinan di Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni dapat kita merangka dan merancangkan pertemuan ini di dalam suasana kita masih lagi PKP dan insyaAllah nak sehari dua lagi lockdown, PKP penuh ya. Dan apa yang kita harapkan pada malam ini sebagai kita yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita datang ke masjid ni dan bila kita balik ada benda yang kita bawa balik. Kita ni sama-sama datang dan sama-sama balik, tetapi tak sama apa yang kita bawa balik. Itu bergantung kepada niat kita dan apa yang kita buat. Jadi saya sebagai orang yang untuk nak menyampaikan sedikit ilmu ni, kita harap adalah yang boleh saya sampaikan sebagai untuk jadikan sebagai panduan kepada kita. Sama ada ilmu itu ilmu yang baru, kalau benda itu baru mana ada penambahan ilmu. Kalau benda itu dah kita tahu, mungkin ada orang lain yang bagi tahu sebagai untuk kita ulang balik. Kadang-kadang ilmu tu ada tetapi kita lupa. Jadi diperingatkan balik dengan ingatan itu, mudah-mudahan dapat kita beramal. Kita malam ni tak silap dah masuk 18 Syawal, 18 yang lebih kurang gitulah ya. Dan kita telah meninggalkan Ramadan itu dah 18 hari dah. Kita rasa kita baru lagi meninggalkan Ramadan itu, tetapi Ramadan akan datang lagi lama. Kita nak menyampaikan Ramadan yang akan datang itu, tetapi di antara Ramadan ke Ramadan itu, sebab dalam bulan Ramadan dulu kita rasa kita kuat beramal ibadah. Sebenarnya kita cek balik, kita kuat ke kita tak kuat Ramadan. Sebab ada 3 sebab yang kita jadi kuat Ramadan dulu. Yang pertama, sebab kita jadi kuat beribadah sebab Allah lemahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan. Syaitan itu Allah ikat bulan Ramadan. Itu sebab Allah nak bagi kita menang sebenarnya. Itu sebab Allah ikat syaitan itu, sebab Allah sayang kepada kita. Mana kita menang Ramadan dulu, apakah menang betul? Kita berlawan dengan musuh ni, kalau boxer ikat tangan dia, kita tabuh dia, kita menang. Semua orang boleh menang. Kalau boxer tu kuat mana berikat tangan dia, kita tumbuk dia, confirm kita menang. Tapi cuba lepas tangan lawan,
Begitulah Ramadan ni sudah berlalu, dah masuk Syawal, musuh dah lepas. Apakah kita kuat lagi? Kalau sebab kita kuat itu kerana musuh kita lemah, bermakna kita belum kuat lagi. Tapi kalau kita sekarang ni masih kuat lagi, betul lah kita kuat. Ibarat kalaulah musuh itu diikat, kita lemah. Ramadan dulu memang confirm kita lemah. Ibarat lawan dengan musuh, boxer ikat tangan pun kita kalah. Mana memang lemah betul lah kita. Tapi kalau kita menang Ramadan dulu sebab musuh diikat, kita menang, pun belum tentu hakikat kita menang. Sebab sekarang musuh tadi dah dilepaskan. Dulu kita rajin pergi masjid, sekarang rajin juga, alhamdulillah. Rajin kita puasa. Sebab Ramadan ini, ialah saya baru tadi last dapat alhamdulillah lah berbuka di masjid. Sebab kita ni biasa puasa 6 kita buka kat masjid, tapi tak dapat. Semalam mereka jemput saya jadi khatib di surau di Bota tu sebab Jaid bagi kebenaran. Tapi 20 orang lah jamaah. Tak apalah, dapatlah juga semayang Jumaat. Jadi mana malam ni pula kita dapat untuk kita berkuliah. Jadi maknanya kalau kita ni musuh kita lemah, kita kuat, kita boleh cek sendiri baliklah kita kuat ke tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan dulu kita kuat ibadat? Sebab Ramadan dulu kita ada program. Allah programkan Ramadan tu siangnya kita puasa, dan malam kita ada tarawih, ada witir, bangun lagi kita tahajud sebab kita ada sahur. Kita bangun pukul 4.30 sebab ada sahur. Dapat kita buat witir, kita buatlah tahajud, solat sunat taubat kita. Baca Quran, kita boleh khatam 30 juzuk. Ada orang pergi Mekah, dia boleh khatam Quran seminggu sekali. Apa tak bolehnya? Sebab satu waktu dia ambil 2 juzuk. Pak pergi masjid ni 1 jam sebelum dapat 1 juzuk, lepas tu tak balik dapat juzuk 2 juzuk. Maknanya satu hari dapat dia 5 ke 2 10 juzuk, 3 hari boleh khatam. Mana seminggu tu kira tak kuat lah, sederhana. Ada orang boleh khatam sampai 3 kali dalam seminggu. Kenapa dia boleh buat? Sebab kerana di Makkah itu, waktu itu dia sudah pun meninggalkan segala kehidupan dia. Sebab di Mekah tu bukan kehidupan dia sebenar. Itu sebab dia boleh beribadat kepada Allah meninggalkan kehidupan yang sebenar dia. Maknanya rutin hidup sudah berubah. Dia tak pergi pejabat, dia tak pergi kerja, boleh sembahyang berjamaah. Ustaz, saya di Mekah boleh khatam 5 kali Al-Quran, Madinah 2 kali, dapat khatam di Arafah sekali, alhamdulillah. Tapi balik Mekah Ustaz dah 2 minggu dah tak pegang Quran lagi. Sebab dia dah masuk balik kehidupan yang sebenar. Jadi tahulah kita bahawa di Mekah tu bukan tempat ujian. Di Mekah tu Allah nak bagi sedikit nikmat ibadat. Ujian bila balik Mekah, itulah ujian yang sebenar. Bulan Ramadan itu kita kata bulan ujian sebenar selepas Ramadan. Ini yang Nabi kata, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ni baru balik pada jihad yang kecil menuju jihad besar. Nabi pergi perang, balik perang Nabi kata itu jihad kecil, kita nak pergi jihad yang besar. Mana pula jihad perang ni ada yang mati, ada putus kaki, Nabi kata kecil. Jihad besar orang yang hidup ni. Ramadan ni memang puasa Ramadan ini kita kata jihad besar. Tak, puasa 6 lagi jihad besar. Susah nak buat. Tapi Allah mudahkan bila PKP, duduk di rumah tak ada apa, puasa je lah. Bukan? Raya kedua pun boleh buat dah. Sebab apa? Orang pun tak datang, tak boleh datang pun. Bukan? Boleh buat. Alhamdulillah Allah mudahkan kita. Jadi mana Ramadan tu kenapa kita kuat programnya? Semayang berjamaahnya boleh kita ni, sedekahnya banyak kita ni dalam bulan Ramadan. Yang tak biasa kita buat, kita boleh buat dah sepanjang bulan Ramadan. Tapi selepas Ramadan macam mana?
semayang berjemaah kita macam mana, kan? Ya, alhamdulillah lah, boleh buka lagi masjid 50 orang, pintu besar tutup, buka pintu kecil, orang besar orang ramai, orang nak masuk orang payah kita ni. Jadi mana sulit-sulit senyap lagi yang dapat tu, kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, kenapa keikutan Ramadan? Sebab Ramadan tu sendiri bulan keberkatan Allah, bulan yang dirahmati Allah. Allah mudahkan kita bulan Ramadan, tapi sebelah Ramadan Allah angkat balik rahmat tu, angkat balik. Buat malam raya tu ada orang menangis sebab Allah angkat balik Ramadan, puasa tu dia angkat balik, angkat balik. Jadi mana 3 sebab. Jadi bermakna kita tahu dah 3 sebab tadi. Kerana kita kuat, pertama musuh kita lemah, yang kedua kerana program Ramadan itu sendiri, dan yang ketiga kerana Ramadan itu bulan yang dirahmati, yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu macam mana kita nak istiqamah? Nak istiqamah ni kita banyak dalam Quran ni apa amalan yang kita nak buat. Yang pertama, kita tengok Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 134. Itu boleh buat rujukan lah bila balik nanti, ya. Ada 3 perkara ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayatnya, tapi merangkumi 3 perkara yang kita buat sepanjang Ramadan tu, maka dirumuskan balik dalam surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama sekali iaitu orang-orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Ada waktu Quran yang Allah sebut dulu sifatnya, baru disebut dulu amalannya. Disebut amalan dulu. Mana ada ayat sebelum itu Allah menerangkan tentang orang yang bersedekah, orang yang memaafkan, dan bersedekah ni pula disebut di sini. Memang banyak ayat sedekah, tapi disebut sini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, maknanya orang yang berinfak pada waktu lapang dan juga sempit. Kita ni kalau bersedekah, bila ada lebih duit, itu tak apa nak tepat. Kita kena lebihkan duit kita untuk sedekah, bukan dah lebih baru sedekah. Mana kita kena khaskan duit untuk sedekah. Jangan belanja dulu baru nak lebih sedekah. Dah kita dapat gaji duit sebelah kan dalam 100, 200 ini untuk sedekah. Dia sepatutnya begitulah, bukan mana kita belanja dulu ada lebih baru sedekah. Jadi mana bila waktu kita sempit, jarang orang nak sedekah. Nak sedekah apa, aku pun susah. Ini yang Allah kata tadi ni, yang menyusahkan, yang menyempitkan adalah Allah Ta'ala. Ada orang dia susah, saya kata pergi masjid. Buat apa masjid Ustaz? Pergilah masjid, insya-Allah awak senang. Dia pergi masjid balik tak ada apa pun Ustaz. Dah, bila pergi masjid ni, orang pergi rumah Allah ni jangan pergi je. Kalau tengok ada sampah, buang. Oh iya ke? Dia pergi buang balik, buang sampah, dia sapu sampah masjid. Lama jumpa Tok Siap, awak ni siapa? Saya ni ustaz kata datang masjid, cuci masjid. Itu kerja saya tu. Tak apa, saya tolong je, volunteer. Hari-hari datang volunteer. Lama-lama Siap ni kata, cakap dengan Aziz, ada seorang tu dia tak ada kerja, dia selalu volunteer. Saya pun seorang-seorang tak mampu nak buat, boleh tak ambil pembantu? Bolehlah, datang tu Merdeka, dah dapat jadi Siap, tapi gaji tak banyak. Bila dah jadi Siap, dia pun memberatkan diri dan pergi masjid, cuci masjid, nak bentang 3 sejadah. Lama-lama dia setengah tutup bila tu, bang ni ustaz boleh tak nak merasa azan sekali? Boleh, asal orang dia pun azan, sedap suara dia. Lama tu Bilal pula, lama-lama boleh tak azan petang ni? Aku tak dapat lah. Tok Bilal pula minta tolong dia.
Lama Nazir pun kata sedap azan awak, lantik Bilal 2. Lama-lama pula imam pula tak datang pula masa tu, orang bertalak dia jadi imam, boleh jadi imam. Dan akhir lantik pula jadi imam, imam nombor 5, tak apalah. Imam nombor 1 pun dah tak ada, nombor 2 tak ada, naik nombor 3, dapat jadi juru nikah. Dulu sempit rezeki dia, lapang balik rezeki dia, sebab yang menyampaikan Allah Ta'ala, yang melapang pun Allah Ta'ala juga. Tapi jangan lepas ni pula ramai nak jadi siap pula, ramai nak nyapu tampah pula, semua nak jadi Bilal merobot pula, masalah juga. Ini contoh kita ni kena buat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna dia? Kau yang aku sembah Allah dulu, baru minta. Jangan minta dulu baru sembah. Ini selalu orang menazah, kalau anak aku pas periksa, aku nak buat kenuri. Ini Nabi kata orang kedekut. Kenapa kedekut pula? Iyalah kena pas periksa baru nak kenuri. Maknanya ugut Allah Ta'ala. Kalau kamu nak aku kenuri, paskan aku dulu. Kata fahamnya? Sepatut buat kenuri anak-anak periksa. Kenuri apa? Macam mana anak-anak periksa minggu depan ni buat kenuri? Itu nazar ni amalan jahiliah. Tapi dia bawa pada Islam, Nabi tak marah. Sebab nazar ni istisan, benda baik. Kalau aku ni anak aku pas periksa, aku nak kenuri, nak puasa sehari. Ini orang malas puasa. Lama-lama pas anak dia tu, puasa dia. Tapi tak pas anak, tak puasa ke? Anak aku tak pas, aku tak puasa lah, dia kata. Kan? Jadi mana kita kena buat dulu yang baik. Allah akan bagilah, Allah akan bagi, Allah akan bagi. Bukan mana kita minta dengan Allah Ta'ala dulu. Kita minta Allah Ta'ala. Itu nazar ni tak ada salah. Tapi nazar benda yang sunat. Jangan pula aku kalau anak aku pas periksa, aku nak main subuh. Tak boleh lah, itu benda wajib. Mengan cantik muka kau. Mengan aku kalau pas periksa anak aku main zuhur. Bukan pelik ni kan. Jadi maknanya buat benda baik. Jadi mana sedekah ni waktu yang sempit, waktu yang lapang. Jangan tunggu lapang, sempit pun sedekah juga, tapi tak banyak lah. Sedekah dulu, bagi RM1, RM2, RM3. Lama dah banyak dia boleh sedekah. Boleh sedekah sebab rezeki tu bertambah, kita tak sedar. Kita tak sedar. Ada orang yang susah, dia rajin bersedekah, akhir jadi senang. Dia jadi senang. Sebab apa? Bersedekah ini menyucikan harta, membersihkan harta. Itu maknanya dari segi kita kata sedekahlah, infaklah waktu yang senang dan sempit. Kemudian dia kata wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan marah. Kan bulan puasa ni kita ni dia ajar menahan diri, menahan diri. Jadi mana memanglah marah ni susah nak tahan. Tapi kalau ada orang boleh tahan marah, insya-Allah dia banyak kawan. Kalau orang sikit-sikit nak marah, kawan lari. Dikira dia aja Ustaz. Kalau hari ni tak marah tu bukan dia lah. Asyik nak marah aja. Orang suka marah ni dia tak boleh. Jadi nazir pun tak boleh, jadi imam pun tak boleh. Meniaga pun gerak. Boleh korang tak? Kurang. Tak boleh kurang. Orang nasi kurang je. Memang tak, aku tak pergi lah. Kan? Jadi maknanya menahan marah. Sifat kita ni ada sifat mazmumah, termasuk orang bercakap pun ada sifat mazmumah, tapi kemahiran boleh menahan sifat tu. Ada tak orang boleh menahan marah? Ada. Saya pernah pergi bawa orang pergi umrah. Saya pergi umrah bawa satu jemaah saya, satu bas jemaah saya, tapi 2 bas lagi jemaah lain. Tapi masa nak balik tu dia tak ada nombor kembas tu. Saya cakap balik orang mengurus tu, kena nombor kembas ni tuan. Tak payah, bas mana-mana boleh naik. Berebutlah naik bas. Sepatut tanpa kat list tu bas nombor 1 ni senang, suami isteri senang. Beg nombor 1 orang, macam kita pergi haji kan. Tapi tak ada, sebab kata 3 bas. Berebut naik bas, tak kisah naik mana-mana. Naik mana pula, udah suami bas sana, isteri bas sini. Lama pula udah bas ni pula ramai orang, yang sini pula kurang.
Akhirnya bah yang korang tadi dah berjalan, yang ini dah lebih 2-3 orang, dah tak ada kerusi, duduk atas lantai. Duduk atas lantai, saya pun sabar kalau juga, sebab jemaah saya pun hilang juga. Sabar, kita buat umrah ni, tak apa, sabarlah dia. Duduk atas lantai dekat derba tu. Di situ. Dia menahan marah dia tu, tapi lepas dia tanah haram, tak ada tu. Oh, dia pun bangun bersyarah. Tadi tanah haram saya tak boleh marah tu. Ini tanah halal. Untuk saya tak apa, untuk jemaah akan datang. Macam mana meniaga macam ni? Meniaga ni patut ada seat untuk saya. Ni tak ada seat saya. Jadi dia pun nak marah saya juga. Saya kata saya jemaah saya, ini syarikat orang lain, tak nak sebut syarikat mana. Jadi kata yang sabar. Tapi diamlah, tak apalah. Saya nak cerita tadi tanah haram saya tak boleh marah. Saya diam ni, tanah halal saya marah dia kata. Jadi dia boleh menahan tu, boleh menahan marah tu sebab ini tanah haram. Kan tengah orang tu tanah haram pun dia balun terus. Bukan? Jadi mana itu satu cerita lah, panjanglah cerita tu sampai ke airport pun dia marah lagi. Selagi ada tanah halal lah. Bukan? Selagi balik Malaysia pun cerita tanah halal kan? Tanah haram tak boleh. Tapi kita kena menahan marah kita. Sebab Allah nak bagi pahala ni kadang-kadang ada sebab. Ada sebab. Kadang-kadang disalahnya kan. Tapi ada tadi yang isteri tempat lain jumpa kat Jeddah, kat airport. Alhamdulillah Ustaz, saya ingat tinggal isteri saya, dia kata. Tapi naik bas juga, kan. Saya cakap balik dengan syarikat. Nanti saya kata nombor bas tu. Ini pengurusan haji, pengurusan umrah, kena ada satu pengurusan. Tak boleh kita nak suruh orang naik bas sendiri, tak boleh. Sebab dia orangnya pula tengok mana ustaz situ dia pergi. Ustaz sudah dibahas, orang ikut situ. Udah ramai jemaah saya. Yang tadi tak ada ramai pula, terus jalan pula. Haram ni dulu kan, kira tak ada orang ni, tak ada orang ni, teruslah dia kan bilang orang tak ada. Itu umrah okey, pasport dia pegang. Kalau haji, jemaah tak pegang pasport, tak lepas checkpoint tuan-tuan. Dia kira berapa pasport, itulah jemaah. Kalau pasport ada lebih, jemaah tak ada, dia kata jemaah tak balik. Jadi menahan marah. Ini waktu PKP ni kita kena banyak sabar lah menahan marah kita. Nak marah orang ni, marah orang ni, kan? Marah ni macam-macam. Boleh marah terus cakap, boleh tangguhkan marah, kan? Boleh marah pakai tulis, masuk Facebook, boleh, tak ada masalah. Ada pakai suara, dia cakap perak pula dalam Facebook tu. Dia cakap, dia masuk YouTube semua, macam-macam dia tu. Cara bergerak je. Ada juga marah, tunggu ke tahun dia. Marah juga. Dia marah, terjemah ke tahun dia. Pemarah juga. Kita ada peluang. Tunggulah. Tapi masalahnya, masa ngundi pula tak marah, kenapa? Dah dapat 500. Jadi mana ada juga marah ni boleh sejuk kan. Saya dulu, bapa saya memang jadi banking. Kalau dia marah, siap. Dia tak cakap tu, dia marah tu. Tapi orang marah ni, dia ada marahnya cepat, sejuknya cepat. Ada marah cepat, sejuknya lambat. Ada yang dia cepat marah, cepat sejuk. Ada yang lambat marah, cepat sejuk. Ini paling bagus. Lambat marah, cepat sejuk. Ini boleh jadi imam, jadi nazir boleh. Dia lambat marah, bila dia marah tu cepat sejuk. Saya tadi pergi masjid, Ustaz, nazir marah tadi tu. Tak pernah nazir marah tu. Tak apalah, kau pergi tu orang, dia lembut tu, aku kenal nazir ni. Betul Ustaz, dia tak marah lah. Tapi dia nazir sampai sebulan marah, lari jemaah. Jadi marah ni, biar kita ni, saya ni rimau di luar, kambing dalam. Luar tu macam rimau tapi dalam kambing. Ada orang dalam luar kambing tapi dalam rimau, dia berdendam lama. Ini sampai dalam pembelahan raya tamak lagi. Itu dia marah, memang dia cepat marah, lambat sejuk. Tapi ada orang yang dia marah boleh bagi cepat sejuk. Macam kopi, kita minum kopi berasap, nak tunggu dia sejuk kopi ni, tunggulah dalam 20 minit. Tapi ada orang nak bagi cepat sejuk, dituang dalam piring, tiup, cepat sejuk boleh minum.
Ada lagi nak lagi cepat sejuk, tahu ais ketul. Sejuk juga. Kita ni kena tunggu orang tu minta ais ketul sebab nak cepat dia tu. Mana yang panas boleh disejukkan cepat, lawan tabi'i tu. Sama orang bila marah memang dia lambat sejuk, tapi ada cara nak bagi cepat. Benda roti canai 2 keping sejuk aja. Kan? Ini lantak kau lah situ, kau marah kau aja. Memang marah lah dia. Bila nak sejuknya? Nampak dia marah tu. Assalamualaikum je mak. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Sihat ke? Jom roti canai. Jom. Kan ada sejuk tu. Kan ada sejuk tu. Jadi mana ada orang memang dia cepat marah, lambat sejuk. Lambat tu punca pada kita juga. Lantak situ lah dia. Kira marah dia je. Kita pun bos dulu, kita belajar dengan bos kita marah, dia silap sikit kan. Senang je nak bagi ni kan. Pergi kamu baru beli nasi lemak. Nasi lemak apa tu yang dia sotong semua tu. Apa tu? Dah sedap sih nasi lemak tadi. Dah hilang marah dah. Kalau mesin royan bawa, bos, kunci kereta bos, buat apa? Ada royan sikit tu kata. Kan dah hilang marah. Siap naik pangkat lagi. Jadi maknanya kita kena tengok orang tu kalau cepat marah nak bagi sejuk, ada cara. Sebab memang manusia memang ada sifat tu. Ada sifat dia. Kita pun dengan anak-anak kita juga. Jadi guru, saya temuduga guru di tahfiz tanya dulu awalnya cepat marah ke cepat sejuk. Saya ni tak ada marah Zat, dia kata. Susah nak marah. Kalau marah, payah sejuk, dia kata. Payah engkau. Itu temuduga dulu. Saya ni jarang marah Zat, tapi kalau marah pun cepat sejuk. Boleh jadi guru. Boleh. Kalau dia memang cepat marah, baran, payah. Jenis baran tak boleh. Teruk budak. Sebab saya tahfiz, saya tak ada watan, tak ada. Kita tak tahu guru ni macam mana sejarah hidup dia. Lumat budak balonnya. Kan? Jadi maknanya ada juga guru yang cepat marah. Tapi ada lambat marah. Tapi dia lambat marah, dia cepat sejuk. Tapi murid pandai. Murid dia pandai. Dia tahu untuk marah. Dia pandai layan. Itu maknanya menahan kemarahan. InsyaAllah mana selepas raya ni kita selalulah menahan kemarahan kita. Tak dapat berjemaah kan, jangan nak marah ya kan, usaha lagi. Tadi ada pertanyaan tadi, kata macam mana sebelum ni dalam WhatsApp ada bertanya, Ustaz macam mana jawatan kuasa pihak pejabat agama tentukan jawatan kuasa 17 orang, orang lain tak boleh. Macam mana jawatan kuasa tak nak datang? Boleh tak jawatan kuasa tu kosong, kita ganti jemaah lain anak karya? Saya kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab pejabat agama kata jawatan kuasa kan. Jawatan kuasa pula sampai tak datang, ada alasan dia. Aku tak datang pasal aku takut Covid, aku takut anak aku kena Covid, aku tak datang lah. Mana biar kosong tempat dia. Kalau isikan orang lain anak karya, tiba-tiba boleh datang. Boleh datang, dia cek seorang, awak jawatan kuasa ke? Tak, kena kawan tu. Sebab arahan jawatan kuasa. Nama jawatan kuasa ada senarai tu. Tengok bukan jawatan kuasa orang lain. Pengurusi pun kena, orang itu pun kena juga. Sebab itu arahan. Saya bercakap akta PKP. Kalau segi hukum syarak tak ada salah. Tapi kita ni bila hukum syarak ni mesti ada undang-undang dunia ni untuk menguruskan. Tiba-tiba kita ambil jamaah Covid pula, habis semua jawatan kuasa, tutup terus masjid. Tapi kalau jawatan kuasa tadi panggil dia Covid, tak apa, sebab memang dia jawatan kuasa, itu lain. Lagi satu, ambil pula jamaah pula biasa, kita pilih pula, salah pilih pula, orang pun dengki, dah repot pula. Jadi mana kekal jawatan kuasa je. Dan kalau misalnya kata kita pula jamaah dapat semayang berjamaah, tiba-tiba tak nak pergi, telefon orang lain, kau pergi masjid, ganti aku, mana boleh. Sebab dia tu dah wajib datang, muakkad. Yang tadi dia ni tak ada rosah, dia tak ada rosah, dia memang ada rosah tak datang. Tapi yang ini dah tak ada rosah, dia memang kena datang, wajib datang. Yang tak datang tu tak berdosa sebab dia tidak ada rosah. Sama tadi dapat solat berjemaah Jumaat, tiba tak datang, berdosa dia. Orang yang tak dapat berjemaah tadi kerana nama tadi tak berdosa sebab dia ada rosah daripada amir.
daripada ketua agama. Itu kita cakap dari segi akta, PKP dan juga undang-undang syarak. Undang syarak. Ini baru nak riuh kata satu penceramah, dia kata siapa 3 kali tak jemaat kena bertaubat, sunat taubat, dia kata. Bayangkan ramai orang tak berjemaat, tak gelisah hati dia. Kalau nak kira berdosa, mufti dosa dulu. Baru dia terangkan balik. Tidak berdosa walaupun 2 bulan. Dulu kita ada pengalaman 2 bulan PKP tak jemaat, tutup masjid. 5 orang nak jemaat, yang lain tak pergi. Tapi ustazah tu dia kata, kalau hati tu ada rasa bersalah, itu soal hati. Rasa otor masjid, aku tak sama Jumaat, tak apa, pusing masjid, itu tak boleh tu. Dia rasa macam dia megah, dia rasa seronok pusing masjid tu. Pasal apa? Dia dikecualikan. Itu tak boleh lah. Patut biar kita ada rasa rindu dengan masjid. Mungkin itu yang ustazah tu yang katakan begitu. Rasa berdosa kita kalau kita kata seronok benar tak jemaat. Ini yang Malam Mufti Datuk Seri Zamri kata tu, jangan selesa sangat tak pergi jemaat, sebab dah selesa benar tak pergi jemaat. Dah 2 bulan jemaat tu dah panggil jenuh pula nak panggil pula. Itu sebab yang sekarang di Perak ni alhamdulillah, mana surau minta bagi walaupun 20 orang, sebab untuk nak hidupkan balik jiwa orang ni. Udahlah 2 bulan tak jemaat, tiba-tiba masjid pula boleh 40, boleh 20. Hidupkan surau, tapi dengan mohon lah, jangan tak mohon pula. Jangan tak mohon pula pakai dia pula buat surau baru. Ada 4 surau kampung tu. Kalau dah boleh dah buat jemaat, dia baru siap surau ni, di sini buat tak boleh, mesti surau yang berdaftar. Tidak nanti sebelahnya lah ada surau pula. Lama-lama dah masjid tak ada orang, semua pergi surau. Sebab di kampung tu pun ada alasan nak bagi surau tadi, sebab ramai orang nak sembahyang Jumaat tak dapat. Tapi kalau masjid tu nak cari 40 pun bayar, 20 tak payahlah surau minta. Kalau ni surau tu ada 4 buah masjid tu, tiba semua surau minta Jumaat, semua dah lelah masjid tak ada, tu tak boleh. Mufti pun dia tengok nak luluskan tu pun juga, tengok masjid ramai orang tak dapat daftar keriah macam mana. Tapi kalau kariah pun ada 40, pecah 4, langsung tak ada lah. Ini bukan boleh kita sendiri nak minta, bergaduh dengan imam buat sendiri, mana boleh macam tu. Dia tak boleh sendiri nak buat gitu. Okey. Dan yang akhir sekali itu memaafkan. Kita ada sifat memaafkan. Kita ni memanglah kalau orang ada salah dengan kita maafkan orang itu, sebenarnya kita ni dimuliakan Allah Ta'ala. Bukan orang yang minta maaf tu lagi Allah muliakan, sebab dia sanggup orang kata menggadai maruah dia minta maaf. Aku minta maaf lah, aku ada salah dengan kau. Tapi kita nak bila orang minta maaf, itulah memang kau dah ngaku salah kau, memang kau lama dah aku dendam kau, ni baru dah ngaku salah kau, ini pun masalah juga. Tu orang malas nak ngaku salah. Bila kita nak ada orang mengaku minta maaf, sepatutnya kita maafkan. Dia sudah membantu kita. Nunggu kita tak ada, tapi dia dah minta maaf tu, yalah belah masalah kita sebenarnya. Ada orang macam tu, minta maaf lah, aku ada silap kau tu, tak pasal sama lah kita. Begitulah. Macam isteri minta maaf dengan suami, abang minta maaf, abang banyak salah. Elok lah tu, memang kau ni banyak salah dengan aku. Dulu dah memang kau kira ngaku tak insaf tu, elok lah tu. Ego benar orang tua ni. Itu kalau isteri minta maaf, sepatutnya elok itu Pak, abang pun sama, lagi banyak salah abang. Isteri pula jangan pula dia pula abang hulur tangan cepat, awak banyak salah dengan saya. Dia pula suruh suami hulur tangan. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita maaf zahir batin. Habis cerita ikut mazhab Syafi'i, maafan ni jangan dia sebut salah tu. Kalau sebut salah tu tak jadi maaf balik. Aku minta maaf zahir dan batin. Zahir batin tu bukan masalah tenaga batin. Zahir batin tu yang tersirat, yang dia tak tahu apa pasal yang kita bersalah dengan dia. Dulu kau ni pria benda minta maaf lepas tak apa kau minta maaf sangat ni. Yalah aku dulu kata kau keton. Tak jadi tuan-tuan. Aku kata bapak kau teruk lah, semua sebut. Memang tak jadilah. Jangan sebut, dia tak disuruh sebut.
apa abang minta halal lah, kalau ada yang terambil bersemalah hamalah bang pahalalkan. Tapi abang minta halal raya benar apa? Dululah aku ada dulu kan, ada dulu kau gelang kau hilang dulu yang kan yang 5,000 6,000 beli yang hilang tu. Ya betul lah, abang yang ambil kadang. Tak jadi, maaf tuan-tuan, tak jadi. Dia minta halal lebih kurang halal, habis cerita. Tak nak sebut yang dulu tu. Abang yang curi tu tak nak ganti balik, tak jadi, maaf, bergaduh balik raya tuan-tuan. Jadi tak suruh sebut. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, maaf zahir batin saja, habis semua. Ya, tak boleh tanya, tak boleh. Dia kita ni bukan mahkamah, dia kira ni bermaafan. Kalau mahkamah dia lain, dia ada pendakwa raya, ada cashit tu semua dia kan. Ini dia tak ada. Sebab apa? Ini kira sama-sama surrender, nak buka pintu syurga. Kan? Kita rasa kita ni tak ada apa salah, dia yang banyak salah. Sebenarnya kita ni kalau tak ada salah apa dengan dia, bila dia ni boleh minta dengan kita, dia ada salah, kita harap juga orang pun maaf kita juga. Sebab kita ni banyak orang lain lagi, bukan dengan dia je. Bila kita buka ruang, kita maafkan dia, mungkin kita tak ada salah dengan dia, tapi ada salah dengan orang lain. Orang lain akan maaf kita pula. Ini kita bermaafan tadi ni. Sebab tu Allah akan bukakan, sebab kita ni orang yang memaafkan. Maka Allah pun melihat semua ini, orang ni pun lembut hati dia, maafkan pula. Sebab apa? Kita ni pun ada salah dengan dia juga. Sebab kita ni banyak penjuru ni, banyak penjuru kita. Tapi kita boleh selalu umum ni, saya boleh lah. Saya bila mengajar, tuan-tuan, saya ni last mengajar lah sebelum kita nak raya ni. Saya maaf lahir batin lah, kok ada silap saya tuan-tuan. Maklumlah saya ni bercakap ni kadang-kadang ada kecil hati, saya cakap berdepan, ada kok cik, tapi tuan-tuan kok ada bercakap belakang saya. Memang makmum tak cakap belakang kita, cakap depan, dia cakap belakang, tapi ustaz cakap depan. Jadi kosong-kosong. Okey, selesai. Itu kita boleh pakai mikrofon. Tapi kalau semua makmum nak pakai mikrofon, jenuh lah kita. Nazir boleh, saya bagi pihak pengurusi tuan kuasa, mohon maaf lah atas kesalahan. Itu kesalahan boleh secara umum. Ada orang lagi besar pula masuk TV sebagai Perdana Menteri. Saya sebagai Perdana Menteri minta maaf lah kepada rakyat Jelata, ucapkan selamat raya, maaf zahir batin. Maaf terus, aku tak maafkan dia. Kenapa? Tipu undi. Itu masalah lah tu kan. Ni buat tipu undi dulu, dia menang tu tipu undi dulu. Dulu kawasan dia patut dia kalah betul. Sampai bila tak sudah tuan-tuan. Dah kita maafkan, habis cerita. Bila kita lapang, bila tak maaf ni semayang kita tak khusyuk, kawan kita hilang, kawan tak kawan hilang. Kita ni kalau berbalah dengan orang ni A, si pula serba salah. Kawan dengan A ni dia burung B. Lelah kali banyak musuh kita. Bila kita bermaafan, alhamdulillah, lain orang seronok. Aku seronok, mak kamu dah elok dah. Tidak, aku serba salah. Aku pergi sini, orang ni kecil hati, aku serba salah. Semua tu kita kawan baik. Ini maknanya bila kita bermaafan sesama kita ni, insya-Allah, ini yang dikatakan tadi bahawa Ramadan sudah berlalu. 3 amalan di antara tadi ialah banyakkan kita bersedekah. Sedekah masa susah dan masa senang, sempit dan lapang. Jangan tunggu kita lapang. Kalau kita ni ada duit banyak, bagi banyak. Ada duit sikit, bagi sedikit. Macam itulah. Jangan tunggu ada lebih baru nak bagi. Ini bukan beli barang halik keep the change lebih, tak ada. Dengan Allah Ta'ala rezeki semua tu Allah bagi, kena sebelahkan dulu nak bayar. Cukai boleh sebelahkan dulu, tekan sedekah tak boleh. Kan kita ni tepuk kunci kereta ada, tepuk handphone ada, tepuk sedekah tak ada. Kalau kita pergi Giant terlupa duit, boleh patah balik. Pergi masjid lupa duit, tak patah balik. Tak patah balik kalau lupa duit. Kata bila masjid nak banyak duit. Kalau pergi Giant patah balik, tu buat Giant kaya kan. Jadi kalau pergi masjid terlupa duit. Ada orang terlupa. Di Kuala Lumpur tuan-tuan, ada orang dia bagi pinjam. Sedekah boleh pinjam. Orang ni nak sedekah, mak dah bawa dia lebih tak? Ada lebih nak pinjam RM5.
besok bayar lah, masuk tabung masjid. Besok bayar RM5 lagi. Boleh minjam sebab duit ada di rumah. Orang bagi pinjam tadi pula dapat RM5, tetapi pahala dapat menyebab orang yang sedekah tadi. Jangan pula jadi riba. Pinjam RM5 bayar RM6. Itu tak jadilah. Makan duit kita bawa 300 ke masjid, kadang-kadang ada tabung. Nak sedekah, ustaz datang tahfiz. Saya terlupa bawa kotak, tetapi tak terlupa pula mengingatkan. Boleh bentang sejadah, boleh, tapi lupa bawa duit. Tak apa, ada kawan ada bawa lebih, bagi pinjam, masuk tabung, besok datang bayar balik. Kalau tak bayar, mak aku malam hutang, Allah lupa lagi. Lama-lama tak apa, mak aku halalkan, dapat pahala dia balik. Pahala dia balik lah, maknanya sebab dia halalkan balik, dapat pahala dia balik. Bukan banyak RM5 je pun, bukan asbab kerana kita ni nak bersedekah. Boleh kita meminjam, pergi bank boleh minjam juga, bukan? Orang boleh pinjam juga, tapi pinjam tadi bayarlah, jangan tak bayar. Kena bayar. Macam saya cerita dulu, orang yang pergi masjid duduk depan sekali, kereta Mercedes, pakai smart ketat, lalu tong, sedekah masjid, dia pun ambil dompet dia, tiap-tiap pun dia besar, 50, 100, tak ada sikit, ada kecil, masuk balik. Dia raba pakai ni, ada duit RM2, duit lebih parking semalam, suruh masuk RM2. Sebelum kotak jalan, ada orang cuit belakang dia. Saya tulis tengok pakcik pakai baju pakoda je, dia bagi 2 keping duit 50. Nak sedekah, suruh aku pula masuk sini, nanti tung belakang, tapi tak apa, dapat pahala terus sedekah. Masuk tung 100, jalan, dah jauh jalan, pakcik tu kata, sembang, lari mana pakcik? Datang sini tengok anak itu. Itulah saya tadi pakai smart, pakcik bagi RM2, pakcik baju pakoda 100 bagi. Malu saya, kata. Bukan duit saya, duit anak jatuh tadi, masa masuk ke dompet dia jatuh 2 keping. Allah, duit aku rupanya, tapi tung dah jauh. Tung dah jauh. Ini cerita Allah nak bagi sedekah ni macam-macam cara. Sebab malaikat dia tengok rekod, dia bagi duit 100, bagi RM2. Malaikat ni usaha macam mana cara ni. Itu yang tertarik tadi, masa tertarik duit 100 pin 50 tadi terkeluar. Pakcik tu nampak, dia nak bagi balik lah duit dia. Yang pakcik tu, kenapa tak cakap duit saya? Tak, saya tak suruh masuk pun, suruh saya bagi je. Saya tak suruh masuk tabung pun, saya bagi je duit jatuh tadi. Allah terlepas dah. Takkanlah jumpa benda hari, Assalamualaikum, boleh buka tabung tak? Ada tersilap bagi tadilah. Saya tak ada niat nak bagi. Tak boleh niat baru, tak ada masalah. Bukan, boleh niat baru. Ini kadang-kadang Allah nak bagi, tapi dalam rekod 100, tapi jadi 102. Sebab dia bagi awal 2. Rupanya RM2 tu denda lewat bayar. Ini kadang-kadang ni kita ni kalau pergi masjid terlupa bawa duit, tak masuk tabung hari ni, besok bawa RM10 dan bawa lagi RM2, masuk jadi RM12. Kenapa RM12? Denda lewat bayar, yang semalam tak bayar. Bukan? Amalkan macam tu. Kadang-kadang Allah lupakan, dia nak bagi kita pahala lebih, dia lupakan, diperingatkan balik. Bukan? Itu di antaralah mana 3 perkara amalan istiqamah. Saya pun tak nak cakap panjang sebab PKP ni memang kami di Kuala Lumpur pun kuliah masuk Isya berhenti, nak bagi orang balik cepat. Jangan duk kumpul orang lama kat masjid Covid. Landah balik cepat, jangan kumpul kedai kopi, terus balik rumah je lah, stay at home. Inilah kuliah pendek tapi dia duduk kedai kopi menentih. Itu tak jadi, terus balik. Itu bukan sinilah, bukan? Dia seronok balik awal tu, dia bukan duduk rumah, dia singgah dulu. Jadi bila kuliah tu dipendekkan, surah pun dipendekkan, khutbah pun dipendekkan, tak lama kita berkumpul itu insya-Allah untuk mengurangkan jangkitan Covid. Sebab bila dah lama kita banyak bercerita, banyak bercakap. Sekarang ni bukan dari segi sentuhan, rupanya dengan udara sekarang ni. Ini yang kita bimbang ni. Harap-haraplah. Sebab otak ni lambat mengesan kebenaran. Dah suruh lockdown full, tak juga. Sekarang ni dah otak tu lambat mengesan kebenaran, jadi hari Selasa ni lockdown. Harap-harap lah. Tak apalah, sebulan pun tak apalah, tak keluar rumah, kita siap tu insya-Allah bila kita keluar besok kuman tu tak ada dah. Sebabnya
virus corona ni selagi ada orang, selagi itu dia boleh hidup, dia akan berjangkit. Bila semua duduk rumah, virus corona mencari dah tak ada orang. Bila tak ada orang, mana semua dah mati agaknya. Lama dia matilah. Bukan? Dia bunuh diri sendirilah sebab dah tak ada orang. Bila tak ada orang, dia pun dah mati, baru kita keluar. Bukan? Bila keluar nanti yang dia hidup tu, dia berjangkit, duduk rumah dan diam. Duduk stay in home. Jadi bila corona ni, cek corona, dia mencari, dah tak ada orang lah. Malaysia semua dah habis dah. Dah mati semua dah. Tak ada orang dah. Masjid pun tutup, tak ada orang. Jadi dia pun bunuh diri. Terjun laut begitu indah habis cerita. Lama dia tak ada, kita keluar, dah kita free dah corona. Ini kita kata lockdown full. Tak ada pergi kedai, tak ada pergi pasar malam, dah tak ada duduk di rumah. Ini yang nak dibuat. Sepatutnya kita rasa-rasa lockdown sebelum ni, rupa tak jadi. Dia tak jadi. Selangor ni makan naik dah sampai 8,000 lebih. Sampai 10,000. Bukan? Ini barulah nak buat balik lockdown. Tak apa, kami tafih pun tutup, tak apa. Saya duduk kat tafih tu, kita aman dan damai lah. Pelajar pun tak ada. InsyaAllah, saya rasa mungkin guru tak payah datang dah. Mau online apa semua, lagi senang. Kalau ada datang kan, online di pejabat kan, kadang-kadang dia sebelum tu pergi masalah juga. Jadi suruh daripada rumah. Tapi semaya tak boleh online, bukan? Jangan online berdoa Allahu Akbar, betul lah gitu. Bukan? Jadi masalah online semaya online semua kan. Jadi ke lain belum pergi juga. Jadi wallahu alam. Terima kasihlah kena bagi ruang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kesempatan lagi, insya-Allah dapat dipertemukan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita berdoalah, mudah-mudahan macam mana doa imam tadi, insya-Allah kita minta kepada Allah Taala. Itu saja usaha kita, ikhtiariyah kita, dan mudah-mudahan Allah Taala memang merahsiakan takdirnya kerana suruh kita berusaha. Cuma Allah share dengan kita takdir itu nak menyampaikan ada usaha kita. Usaha itulah pahalanya. Bukan? Takdir kita tak tahu. Tetapi usaha ikhtiar itu menyampaikan takdir itu pahala. Pahala kita berusaha itu. Jadi wallahu alam. Jadi bagi tuan-tuan yang nak membantu tahfiz saya, bolehlah saya letak nanti sejadah nanti. InsyaAllah sikit seorang kita share sama-sama, berkongsi nikmat. Mudah-mudahan kita akan dapat gunakan wang itu yang terbaik. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbul arsyil azim. Al-malikul quddus salamul mu'minun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berhimpun kami pada malam ini Allah di rumahmu ini ya Allah, tempat yang baik ini ya Allah, dalam keadaan kami berwuduk ya Allah, dalam keadaan berkuliah ya Allah di antara maghrib dan isya ya Allah, maka rahmatilah kehidupan kami ya Allah. Yang susah kau senangkan ya Allah, yang sakit kau sembuhkan ya Allah, yang sihat kekal kesihatan kami ya Allah. Kau angkatlah balik semula ya Allah virus corona ini ya Allah. Tempat asal kami ingin hidup seperti biasa ya Allah. Allahumma ya Allah, kau ampun dosa-dosa kami ya Allah, kau ampun dosa pasangan kami, ayahanda bunda kami ya Allah, dan juga anak-anak menantu cucu kami ya Allah, jiran tetangga kami, sahabat kami ya Allah, dan juga guru-guru kami ya Allah, dan sahabat pernah bersahabat dengan kami ya Allah, lama tidak bertemu ya Allah. Dan ampun dosa seluruh jemaah ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.